Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang semua ke podcast POV Kedai Kopi. Dalam episod kita yang terbaharu hari ini, saya Yumi sebagai host anda pada hari ini. Dan seperti biasa kita akan berbual santai tentang topik-topik yang hangat, yang cukup relevan, terutamanya untuk para pendengar kita semualah. Jadi hari ini kita mau membincangkan isu yang popular, yang cukup heboh dan sudah lama menjadi sebahagian daripada kehidupan kita di Sabah ni. Tapi mungkin jarang sekali dibincangkan secara mendalam, iaitu isu warga asing di Sabah. Tapi sebelum kita teruskan, saya tidak berseorangan hari ini. Bersama kita adalah seorang yang cukup arif dalam bidang ini. Beliau sudah banyak terlibat dalam kajian-kajian mengenai isu ini. Izinkan saya memperkenalkan Dr. Badariah, seorang pakar mengenai isu yang akan kita perbincangkan dan juga pensyarah di Universiti Malaysia Sabah. Selamat datang Doktor, apa kabar? Kabar baik, terima Alhamdulillah. Okey. Doktor, ramai yang tidak tahu tentang warga asing di Sabah ini sebenarnya memainkan peranan yang besar dalam ekonomi dan sosial di sini. Ada yang datang mencari peluang, ada yang datang disebabkan lari daripada konflik negara asal mereka. Jadi kita mau mengupas lebih lanjut mengenai hal-hal ini. Jadi doktor, boleh doktor kongsikan mengenai definisi warga asing di Sabah ni? Okey, terima kasih Yumi atas soalan tersebut. Saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada East Resources kerana menjemput saya untuk membincangkan perkara yang sangat penting di Sabah ini, sebab isu ini memang bila kita sebut pendatang asing ataupun warga asing ni memang tidak pernah berkesudahan iaitu sejak tahun 1972 sehingga kini isu ini masih berterusan, sehingga ada yang mengatakan adalah bilalah pengakhirannya, bilalah isu ini akan selesai. Tetapi sebagai warga negara yang bertanggungjawab terhadap negara ini, kita perlu memastikan isu ini dapat diuruskan dengan baik. Okey. Berbalik kepada pendefinisian tentang warga asing di Sabah ni adalah warga asing boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian. Ada warga asing yang tinggal secara sah dan ada warga yang tinggal secara tidak sah. Dan saya fikir yang akan dibincangkan secara panjang dalam segmen ini adalah tentang warga asing yang tidak sah. Ya. Jadi kalau warga asing yang sah ni sudah semestinya migran ekonomi yang mempunyai negara asal mereka yang datang negeri Sabah. Ada yang jadi expatriate, ada yang menjadi migran ekonomi yang mempunyai pasport kerja antarabangsa dan sebagainya. Manakala warga asing yang tidak sah ini boleh kita kategorikan kepada dua bahagian, iaitu migran ekonomi yang datang ke negeri Sabah ataupun ke negara Malaysia melalui jalan yang tidak sah, iaitu tidak melalui immigration. Mereka tidak ada pasport antarabangsa, ataupun mungkin mereka datang dengan jalan yang sah tetapi pasport antarabangsa itu disalahgunakan. Mereka datang sebagai pelancong tetapi mereka bekerja, ataupun mereka datang ke negara ini dengan pasport antarabangsa tetapi mereka tidak renew pasport itu dan tinggal di sini tanpa pasport antarabangsa. Maksudnya mereka tidak renew dan mereka akui diri mereka orang yang tidak ada sebarang dokumen. Jadi itu adalah kategori yang pertama bagi warga asing yang tidak sah. Dan warga asing yang kedua adalah orang pelarian. Dan orang pelarian di Sabah ini sejarahnya datang dari selatan Filipina dahulu, dan mereka ini digelar sebagai orang pelarian perang. Dan generasi ini, generasi yang pertama pada tahun 1972, kemudian pada tahun-tahun seterusnya apabila anak mereka dilahirkan di negeri Sabah, maka wujudlah generasi yang kedua yang kita namakan sebagai orang tanpa dokumen. Kerana mereka dilahirkan di negeri Sabah
dan mereka tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah kerana ibu bapa mereka adalah orang pelarian yang bukan warga negara Malaysia. Kemudian generasi yang ketiga pun begitu juga, iaitu orang tanpa dokumen. Generasi yang ketiga. Kemudian anak generasi yang ketiga ini melahirkan anak lagi, berkahwin dan melahirkan anak, wujud generasi yang keempat. Dan sekarang tahun 2024 mereka sudah berada di generasi yang kelima. Jadi itulah antara kronologi warga asing di Sabah. Okey doktor, seperti yang doktor katakan mereka sudah bergenerasi-generasi di Sabah ni. Tapi kenapa masih lagi isu tidak ada dokumen ini masih berlanjutan sehingga kini? Isu tidak ada dokumen berlanjutan sehingga kini kalau kita lihat, kalau membaca laporan siasatan diraja, siasatan diraja iaitu oleh Suruhanjaya Pendatang Asing di Sabah pada tahun 2014 ataupun lebih dikenali sebagai RCI. Dalam laporan tersebut mengatakan bahawa ada dalam kalangan orang pelarian ini yang mendapat kewarganegaraan. Mereka diberikan dokumen, dan cara pemberian dokumen ni ada dua cara. Dan satu, ada yang diberikan kepada penduduk di skim penempatan. Maksud saya penduduk itu adalah orang pelarian. Dan orang pelarian ini apabila mereka datang ke negeri Sabah pada tahun 1972 dan mendapat perhatian daripada United Nations datang ke Malaysia, dan pada tahun 1974 United Nations ataupun Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu telah memberikan dana kepada kerajaan negeri Sabah untuk mewujudkan 5 skim penempatan orang pelarian. Dan 5 skim penempatan orang pelarian ini ada dua di Kota Kinabalu, iaitu satu di Telipok, satu di Kinarut, yang ketiga di Sandakan, yang keempat di Lahad Datu, yang keempat di Tawau, dan yang kelima di Semporna. Jadi ada 5 skim penempatan di negeri Sabah. Dan orang pelarian yang tinggal di skim penempatan orang pelarian ini diberikan dokumen yang dinamakan sebagai dokumen sijil penempatan. Jadi dokumen sijil penempatan ni sebenarnya Yumi, dokumen ini bentuknya ada burung Raja Wali. Burung Raja Wali besar tu kan. Jadi kalau ingat dulu pun masa saya sekolah rendah, Yayasan Sabah selalu memberikan buku latihan yang ada burung Raja Wali. Jadi itu adalah salah satu simbol daripada kerajaan negeri Sabah. Jadi kebanyakan orang pelarian ini mereka tidak pandai berbahasa Melayu ataupun ada yang tidak pandai membaca. Jadi sijil penempatan ini mereka namakan sebagai kad burung-burung. Inilah yang kita selalu dengar, kad burung-burung. Dan inilah sijil penempatan tersebut, dan diberikan kepada orang pelarian yang tinggal di skim penempatan. Manakala ada juga orang pelarian yang tinggal di luar skim penempatan. Jadi yang tinggal di luar skim penempatan ini diberikan dokumen oleh task force ataupun pasukan petugas khas lah pada ketika itu, diberikan sijil banci. Jadi daripada sijil penempatan dan sijil banci ini, nanti apabila orang pelarian ini bekerja, mereka akan diberikan dokumen IMM 13. Dan IMM 13 ini adalah pas kerja. Jadi orang pelarian yang memiliki IMM 13 ini dibenarkan bekerja di negeri Sabah secara sah. Ya, jadi selepas 15 tahun mereka berada di negeri Sabah dan memegang dokumen IMM 13, apabila orang ini tidak melakukan sebarang kesalahan undang-undang di negara ini, mereka fasih bermasa Melayu, mereka boleh memohon untuk menjadi penduduk tetap ataupun dikenali sebagai IC merah di negeri Sabah IC merah. Kemudian daripada penduduk tetap itu untuk jangka masa yang tertentu, selagi mana mereka tidak melanggar undang-undang di negara Malaysia dan menjadi warga negara yang baik, penduduk yang baik, maka mereka boleh memohon sebagai warga negara Malaysia.
Okey, doktor. Ya. Doktor ada mengenai skim penempatan ini, adakah sejauh mana dia sebenarnya dapat membantu mereka-mereka yang tidak memiliki dokumen? Skim penempatan Okey, skim penempatan orang pelarian ini sebenarnya tidak membantu dalam konteks memberikan dokumen, tapi lebih kepada pemberian hak asasi manusia. Jadi apabila orang pelarian ini datang ke negeri Sabah pada tahun 1972 dan mendapat perhatian antarabangsa pada tahun 1974, maka yang dilihat pertama, perlindungan yang diberikan kepada orang pelarian ini adalah tempat tinggal. Sebab mereka datang dalam jumlah yang sangat ramai. Sebab itu sehingga ada 5 skim penempatan pelarian perlu dibina di Sabah, dan tempat mendirikan skim penempatan ini adalah tanah kerajaan. Di tanah kerajaan, dan ini adalah lebih kepada memberikan mereka tempat tinggal, memberikan mereka ruang untuk berada di satu rumah yang ada bumbung, yang mereka boleh berteduh ketika hujan, dan mereka boleh berada dengan keluarga masing-masing dan hidup dengan harmoni di skim tersebut dengan pantauan daripada Majlis Keselamatan Negara. Jadi pemberian sijil penempatan itu tadi hanyalah lebih kepada negara memantau bilangan mereka yang tinggal di skim penempatan pelarian tersebut. Kemudian memantau pergerakan mereka ketika berada di luar skim penempatan. Jadi penubuhan itu pada mulanya adalah bertujuan untuk melindungi orang pelarian ini dan hidup dengan baik di Sabah. Jadi doktor, tetapi masih lagi ada sesetengah mereka yang berada di luar daripada skim penempatan ini. Jadi macam mana cara supaya kita boleh menemui mereka di tempat lain selain daripada skim penempatan dan menarik mereka untuk turut masuk di dalam skim penempatan ini? Okey, mereka yang tinggal di luar skim penempatan ini kita boleh nampak banyak tempat di Sabah ni. Mungkin kalau dalam konteks Kota Kinabalu ni di sebelah UMS saja pun itu Kampung Numbak dan beberapa kampung yang lain yang ada di situ pun sudah ada ramai golongan pelarian. Jadi mereka yang memegang MM13 itu adalah kumpulan yang kumpulan yang tidak memiliki dokumen pengenalan diri sebagai warga negara tetapi merupakan orang pelarian. Kemudian di dekat dengan Kingfisher, dekat dengan Kingfisher ada sebelah tu yang dinamakan sebagai kampung padi tidak silap. Dekat dengan Kingfisher pun ada perkampungan orang pelarian. Kemudian ada di Pulau Gaya dan sebagainya. Jadi ada banyak tempat. Itu di Kota Kinabalu. Apatah lagi banyak lagi di Semporna, di Tawau, di Lahad Datu, Sandakan dan sebagainya. Jadi mereka tidak boleh tinggal di skim penempatan orang pelarian kerana kapasiti di skim penempatan orang pelarian itu sudah penuh. Kapasiti kerana mereka telah tinggal di situ pada tahun 1974. Namun pergolakan yang berada di negara Filipina sehingga tahun 1985. Hanya selepas 85 sahaja diisytiharkan keamanan dan mereka yang datang selepas tahun tersebut tidak lagi boleh dikatakan sebagai orang pelarian. Sebab keamanan sudah tercapai antara kerajaan di negara Filipina yang diketuai oleh Marcos dan juga orang-orang Islam di selatan Filipina. Jadi peperangan sudah berakhir, maka mereka yang datang ke negeri Sabah selepas tahun 1985 dikenali sebagai migrant economy. Jadi sebab itu kenapa identiti orang pelarian ini begitu rumit Yumi, sebab orang yang datang sebagai orang pelarian, ada orang datang sebagai migrant economy. Jadi sebab itu mereka yang tinggal di skim penempatan orang pelarian itu sahaja yang betul-betul dikenal pasti identitinya sebagai orang pelarian. Namun orang pelarian Filipina yang datang dari selatan Filipina, kalau dahulu kajian saya di Pulau Mabul ketika saya menemu buah responden di sana untuk kajian PhD saya,
responden saya menceritakan bahawa semasa mereka berada di selatan Filipina, mereka ini datang dengan kapal-kapal yang disediakan di Tawi-Tawi, iaitu satu pulau di selatan Filipina. Jadi ada banyak kapal. Jadi kapal-kapal ini akan dinaiki oleh orang pelarian ini dengan ahli keluarga mereka masing-masing. Jadi kapal-kapal inilah yang bertanggungjawab membawa mereka ke negeri Sabah. Kenapa negeri Sabah? Sebab negeri Sabah adalah negeri yang paling dekat dengan selatan Filipina. Jadi sebab itu ada yang sampai ke Semporna, ada yang kapal sampai ke Sandakan, ada yang kapal sampai ke Pulau Bangi, Kudat. Jadi sebab itu kenapa mereka ini bertebaran, ada bertebaran di beberapa tempat di negeri Sabah. Jadi dengan keadaan pada tahun 1974 itu, dengan keadaan fizikal, geofizikal negeri Sabah, jadi sudah semestinya sudah pasti sukar untuk pihak berkuasa ataupun Majlis Keselamatan Negara untuk mengenal pasti kumpulan-kumpulan ini untuk ditempatkan di skim penempatan orang pelarian. So itu ada juga dalam kalangan orang pelarian ini yang tidak dapat dikenal pasti ini berada di luar skim penempatan orang pelarian. Okey, Doktor. Jadi adakah mereka yang berada di luar daripada skim penempatan pelarian ni masih mendapat faedah yang sama berbanding dengan mereka yang berada dalam skim penempatan pelarian ni? Okey, faedah. Bila sebut tentang faedah ni, adakah Yumi maksudkan tentang tempat tinggal? Mungkin dari pendidikan? segi tempat tinggal, pendidikan, perlindungan dan sebagainya. Okey, orang yang berada di skim penempatan pelarian ini keistimewaannya berbanding yang di luar skim penempatan adalah sudah ada satu tempat yang disediakan oleh Majlis Keselamatan Negara. Jadi mereka boleh mendirikan rumah yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Dan di kawasan itu juga sudah ada surau dan sudah ada pusat pendidikan alternatif. Dan juga diketuai oleh ketua kampung yang terdiri daripada orang bukan orang pelarian tersebut. Walau bagaimanapun di tempat lain pun hampir serupa juga. Sebagaimana dulu saya melakukan kajian PhD saya di Pulau Mabul pada tahun 2014 dan Pulau Mabul terdapat 89% penduduknya bukan warga negara. Bukan warga negara dan hanya 11% saja warga negara. Dan Pulau Mabul bukan skim penempatan pelarian. Namun di tempat itu pun ada rumah yang boleh didirikan. Kemudian mereka juga ada masjid, ada imam yang terdiri daripada golongan orang pelarian. Kemudian ada pusat pembelajaran alternatif yang dikendalikan oleh NGO seperti NGO Malaysian Relief Agency, oleh Haluan Malaysia dan banyak lagi NGO yang datang ke situ, datang dan pergi untuk memberikan bantuan-bantuan kesihatan, bantuan-bantuan kebajikan dan yang lain-lain. Jadi cuma mungkin bezanya itu adalah dari segi pantauan yang lebih dekat. Di skim pendapatan orang pelarian, pantauan keselamatan itu lebih dekat dilakukan oleh Majlis Keselamatan Negara dan lebih mudah untuk dilakukan kerana mereka tinggal di tempat yang memang sudah ditetapkan. Namun apabila berada di luar skim penempatan mungkin agak sukar sikit. Tapi semasa saya berada di Pulau Mabul memang ada ketua kampung dalam kalangan orang pelarian yang dipantaulah yang membantu pihak keselamatan negara untuk menggekalkan keselamatan dan kesejahteraan orang yang tinggal di Pulau Mabul, dan ini pun berlaku di tempat-tempat yang lain. Jadi saya fikir tidak begitu banyak bezalah, mungkin lebih kepada keselamatan, pantauan dan sebagainya saja. Okay, jadi daripada yang doktor lihat, bagaimana interaksi antara mereka yang tidak ada dokumen ini dengan warga tempatan? Apalagi bila berlaku satu isu di Lahad Datu tentang jenayah rentas sempadan. Jadi bagaimana dengan interaksi antara kedua-dua masyarakat ini? Okey, interaksi okey. Bila sebut tentang interaksi sosial mungkin kita lebih kepada interaksi sosial.
bila sebut sebagai warga asing ataupun orang pelarian ini yang datang dari selatan Filipina, mereka ini kebanyakannya adalah dari kumpulan etnik Bajau dan juga Suluk dan juga Bajau Laut. Dan di Sabah pun ada Bajau, ada Suluk dan juga Bajau Laut. Ini disebabkan dahulu sebelum Malaysia terbentuk pada tahun 1963, Borneo Utara mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Filipina. Sudah berlaku penghijrahan, aktiviti ekonomi, aktiviti sosial pada ketika itu. Tetapi bila sudah terbentuknya negara, kedaulatan negara itu terbentuk pada tahun 1963 membentuk negara Malaysia, maka sudah penghijrahan itu tidak lagi boleh dilakukan sebab dan perlu dilakukan dengan sah menggunakan pasport antarabangsa. Sabah sudah sudah bergabung menjadi negara Malaysia dengan Persekutuan Tanah Melayu dan juga Sarawak. Jadi hasil daripada sejarah sebelum ini, penghijrahan sebelum ini menjadikan etnik yang ada di Sabah mempunyai ciri-ciri yang sama dengan etnik yang berada di selatan Filipina. Jadi sebab itu orang pelarian apabila mereka datang ke negeri Sabah, mereka boleh diterima oleh kumpulan etnik Sabah, kumpulan etnik Sabah yang terdiri daripada etnik Bajau dan juga Suluk. Sebab mempunyai agama yang sama, mempunyai ciri-ciri kulit yang hampir sama, mempunyai ciri-ciri bahasa yang hampir sama, makanan yang hampir sama, kemudian punya adat yang hampir sama. Jadi sebab itu kenapa golongan ini boleh tinggal dengan selesa di negeri Sabah. Tetapi ada kumpulan etnik yang mungkin selain daripada Bajau dan Suluk, mereka akan melihat ini sebagai ancaman. Mereka akan melihat mereka ini sebagai ancaman keselamatan, ancaman ekonomi, melihat mereka sebagai orang luar dan sebagainya. Jadi itulah dalam konteks interaksi sosial itu perlu dilihat dari perspektif kumpulan dan juga dari perspektif tujuan. Jadi maksud saya perspektif tujuan ini adalah bila kita bercakap tentang orang pelarian, isu ini berlaku tahun 1972. Malaysia terbentuk 1963. Jadi maksudnya 1963 dengan 1972 tidak begitu lama. Sudah berapa tahun? Dalam 9 tahun. Dalam 9 tahun. Ya. Jadi selepas itu 1972 orang pelarian datang ke negeri Sabah secara beramai-ramai. Hanya selepas baru saja Malaysia terbentuk. Terbentuk kan. Jadi bila mereka datang pada tahun 1974, Sabah memerlukan tenaga pekerja. Sabah sedang dalam proses untuk membangunkan ekonominya. Sebab itu kedatangan orang pelarian pada tahun 1972 dilihat oleh kerajaan tidak membebankan kerajaan. Sebab mereka ini dilihat sebagai tenaga buruh yang boleh membantu untuk membangunkan ekonomi negeri Sabah. Jadi 1972 mereka datang ke sini, sebab itu pada tahun 1974 mereka diberikan skim penempatan untuk mereka tempat tinggal mereka. Kemudian terus melakukan aktiviti ekonomi dan sudah semestinya dalam tempoh tersebut aktiviti sosial pun berlaku juga. Ada perkahwinan dengan orang tempatan dan sebagainya. Jadi isu ini 1972 sampailah sekarang 2024. Masih berterusan. Berterusan. Jadi sebab itu bila kita kata tidak terima mereka ini, mereka sudah berada di sini. Yang ketika kita pun, Yumi belum lahir, saya pun belum lahir lagi pun, dan mereka sudah berada di sini. Jadi sejauh mana kita untuk mengelak, tidak ingin berinteraksi dengan kumpulan ini sedangkan mereka sudah berada terlalu lama di sini. Cuma apa yang penting sekarang adalah menguruskan kumpulan ini. Kumpulan ini perlu diuruskan dengan baik demi keselamatan juga kesejahteraan negara, supaya ada kumpulan yang tidak mengambil kesempatan. Yang kita bimbang ni yang mengambil kesempatan terhadap golongan ini atas kepentingan diri sendiri. Boleh doktor terangkan lebih lanjut apa maksud mengambil kesempatan di atas mereka? Okey, maksud saya mengambil kesempatan ni adalah orang pelarian yang datang ke negeri Sabah hanya diiktiraf sehingga tahun 1985.
kan. Dan selepas tahun 1985 sepatutnya tidak ada lagi kedatangan orang pelarian di Sabah. Tetapi apa yang berlaku adalah apabila isu kewarganegaraan ini tidak diuruskan, maka selepas tahun 1985 masih lagi ada yang datang. Jadi itu yang menyebabkan begitu ramai dan bilangan mereka ini bertambah banyak di negeri Sabah. Dan mereka yang datang dengan pasport antarabangsa, kemudian buang pasport antarabangsa, tidak renew sebagai pasport antarabangsa, kemudian dia mengaku dia orang pelarian. Disebabkan golongan ini sudah tidak diuruskan dengan baik oleh kerajaan negeri Sabah, jadi kita tidak tahu dia berkata betul ke, dia berkata salah ke. Jadi kita tidak tahu identitinya. Jadi siapa-siapa sahaja yang datang daripada negara luar, yang punya ciri yang sama, dia bajau, dia suluk, dia boleh mengaku sebagai orang pelarian. Sebab orang pelarian tidak ada dokumen yang sah dan sebagainya. Kemudian orang ini akan kata dokumen ini hilang, sedangkan dia baru datang 2-3 hari lepas. Jadi ada orang yang mengambil kesempatan terhadap isu-isu seperti ini, yang akhirnya kita sudah keliru pada hari ini 2024. Kita keliru. Mana satu orang pelarian, mana satu migran ekonomi, dan mana satu orang yang mengambil kesempatan. Jadi itulah pentingnya mengurus isu ini, walaupun tidak selesai, tapi kita perlu urus isu ini supaya ianya tidak mendatangkan isu keselamatan pada masa akan datang. Ya. Okay, info yang menarik dokter. Tapi sampai sini segmen 1 kita akan berehat sebentar dan kembali lagi nanti bersama kami di POV Kedai Kopi. Okey, hello, kembali lagi bersama kami di POV Kedai Kopi. Okey, tadi kita sudah membincangkan mengenai definisi warga asing, dan untuk segmen seterusnya ini kita akan bercerita tentang pendidikan mereka di Sabah. Okey, doktor, untuk soalan yang pertama sekali, apa cabaran yang dihadapi oleh warga asing ni, ya mereka yang tiada dokumen dalam pendidikan di Sabah? Okey, orang tanpa dokumen di Sabah seperti orang pelarian tidak boleh masuk dalam sistem pendidikan kebangsaan selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Akta Pendidikan 1996. Jadi sebab itu mereka tidak boleh ke sekolah kebangsaan. Walau bagaimanapun, pada tahun 2012 kerajaan telah membenarkan NGO dan juga agensi kerajaan untuk memberikan pendidikan alternatif kepada kanak-kanak tanpa dokumen di negeri Sabah. Dan sebab itu selepas tahun 2012 begitu banyak pendidikan alternatif di negeri Sabah, terutama sekali NGO yang diuruskan oleh Haluan Malaysia, diuruskan oleh Malaysia Relief Agency, dan yang famous kita selalu dengar iaitu Borneo Comrade. Kemudian UNICEF pun pernah memberikan pendidikan alternatif kepada kanak-kanak tanpa dokumen di Kampung Lumbak, dan begitu juga Majlis Keselamatan Negara pun memberikan pendidikan alternatif kepada kanak-kanak tanpa dokumen di skim-skim pendapatan orang pelarian di negeri Sabah. Jadi mereka ada peluang diberikan pendidikan, tetapi dalam konteks pendidikan alternatif. Okey. Tetapi apa yang saya ingin sentuh di sini, Yumi, sebenarnya bila kita sebut tentang pendidikan, sudah semestinya ia berkait dengan sekolah. Sekolah ataupun sekolah ni adalah satu fungsinya sebagai satu ruang. Jadi maksudnya apabila kanak-kanak orang pelarian ini ibu bapanya bekerja, semasa saya berada di Pulau Mabul, 3 bulan saya menjalankan kajian lapangan di sana, dan saya mendapati bahawa apabila kanak-kanak apabila ibu bapa kanak-kanak ini pergi bekerja, mereka dibiarkan berkeliaran di rumah, berkeliaran di kawasan Pulau Mabul itu. Jadi begitu juga di tempat yang lain. Sebab tu bila di Kota Kinabalu kita nampak ramai budak-budak berkeliaran, berkeliaran tanpa dokumen, tanpa hala tuju kerana ibu bapa mereka bekerja. Jadi mereka, bila ibu bapanya keluar rumah, mereka pun keluar rumah juga. Dan apabila mereka keluar rumah dengan
umur yang begitu muda, 5 tahun, malah ada yang masih kanak-kanak lagi, kemudian sampai ke 12 tahun berkeliaran, mereka terdedah kepada ancaman bahaya. Mereka terdedah dengan masalah-masalah sosial yang lain. Mungkin terdedah dengan dadah, misalnya terdedah dengan kalau perempuan itu sudah semestinya terdedah dengan keselamatan dirinya sebagai seorang perempuan. Dan ancaman-ancaman ini begitu bahaya sekali kepada kanak-kanak ini. Jadi apabila wujudnya sekolah ataupun pendidikan alternatif ini, maka sekolah pendidikan alternatif ini menjadi satu ruang untuk kanak-kanak ini datang ke sekolah untuk keselamatan dirinya. Jadi dia boleh lari dia boleh berlindung di situ dalam tempoh sekolah ini beroperasi. Faham. Jadi sebab itu sekolah dalam konteks pendidikan alternatif ini, ianya bukan dilihat dalam konteks memberikan ilmu saja, tetapi dalam konteks memberikan ruang selamat untuk kanak-kanak ini terhindar daripada masalah sosial yang berada di sekitarnya ketika ibu bapanya tidak berada di samping mereka. Kemudian barulah pergi kepada fungsi yang kedua, iaitu memberikan pendidikan. Jadi pendidikan-pendidikan yang diberikan pada pendidikan alternatif ini sudah semestinya pendidikan yang kita harapkan dapat menjadikan mereka menjadi penduduk yang baiklah dan menjadi insan yang baik dan menjadi bakal buruh yang baik di negara ini. Jadi doktor, pendidikan alternatif ini adakah diiktiraf secara rasmi oleh kerajaan, memandangkan ia diberikan oleh NGO kan? Ya. Adakah ianya memang diiktiraf oleh kerajaan Sabah sendiri? Ya, sebab pendidikan alternatif yang ada di negeri Sabah ini mestilah berdaftar di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Mesti berdaftar. Jadi mungkin saya boleh hurai sikit, boleh kongsikan sedikit, bukan huraian, kongsikan sedikit. Ada 2 jenis pendidikan alternatif yang ada di negeri Sabah. Satu adalah CLC, Community Learning Center, kepada anak-anak buruh migran daripada Indonesia. Dan yang kedua adalah pendidikan alternatif untuk kanak-kanak tanpa dokumen. Jadi kalau kita tengok pendidikan alternatif dari Indonesia ni lebih teratur, lebih tersusun Yumi, sebab kerajaan Indonesia, negara Indonesia mahu supaya anak-anak Indonesia yang ada di negeri Sabah ini diberikan pendidikan yang selaras dengan silibus negara Indonesia. Sebab fungsi seterusnya pendidikan alternatif ini adalah menerapkan ideologi, menerapkan rasa sayang pada negara, meningkatkan nasionalisme, menerapkan patriotisme agar kita menjadi rakyat yang kita sayang dan menjaga negara Malaysia. Jadi itu untuk CLC daripada Indonesia, mereka tidak mahu anak-anak ini nasionalismenya kepada Malaysia, tetapi kepada Indonesia. Jadi silibus guru datang dari negara Indonesia, supaya kanak-kanak ini nanti apabila ibu bapanya sudah habis bekerja di Malaysia, mereka kembali ke Indonesia dengan semangat nasionalisme kepada Indonesia. Jadi berbeza dengan pendidikan alternatif kepada Filipina. Ianya tidak diberikan oleh Filipina, mungkin disebabkan isu Filipina masih mengiktiraf Sabah, beberapa bahagian di Sabah ni adalah Filipina dan sebagainya, mungkin sebab isu itu. Jadi mereka tidak bertanggungjawab memberikan pendidikan alternatif kepada kanak-kanak ini. Tapi mungkin ada sebab-sebab yang lain yang kita tidak bincangkanlah hari ini Yumi. Tapi kita beri fokus kepada pendidikan alternatif yang Filipina ini dikendalikan oleh NGO. NGO yang saya sebutkan tadilah, dan ada banyak lagi NGO yang lain, NGO antarabangsa, NGO daripada dalam negara, dan ada juga daripada agensi kerajaan seperti Majlis Keselamatan Negara. Jadi namun persoalannya di sini adalah disebabkan NGO yang menguruskan pendidikan alternatif ini, jadi persoalannya adalah apakah bentuk silibus
yang diberikan kepada mereka? Adakah silibus itu menerapkan rasa nasionalisme, rasa sayang kepada negara? Adakah silibus yang diberikan itu meningkatkan diri kanak-kanak ini supaya dapat menyumbang balik kepada negara? Ataupun tempat ini adalah tempat untuk memberi ideologi menentang kerajaan, memberi ideologi untuk menentang ketidakpuas hati kepada kerajaan dan sebagainya. Jadi itu saya fikir adalah satu perkara yang perlu diberi perhatian mengenai bentuk pendidikan yang diberikan kepada pusat pembelajaran alternatif. Ini adalah penting supaya kanak-kanak tanpa dokumen yang ada di pusat pendidikan alternatif ini kita tahu cara pembentukan dirinya, sebab mereka inilah nanti yang akan bakal menjadi dewasa, mereka inilah nanti akan bakal menjadi tenaga buruh, dan mereka inilah nanti bakal yang tinggal bersama-sama dengan anak-anak ataupun bersama-sama dengan kita di Sabah ini. Okey doktor, jadi apa sebenarnya langkah yang boleh diambil oleh kerajaan ataupun masyarakat untuk menyokong dan mengembangkan lagi akses kepada pendidikan alternatif ini? Langkah, saya fikir sekarang ini begitu banyak usaha begitu banyak usaha yang telah dilakukan kepada akses pendidikan kanak-kanak tanpa dokumen. Ada begitu banyak NGO yang memberikan pendidikan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, isu yang sebenar di sini adalah bukan akses kepada pendidikan itu saja, tetapi bentuk pendidikan yang diberikan kepada pusat pembelajaran alternatif. Sebab kalau akses ni, kalau kita lihat ada banyak NGO yang menyediakan pendidikan, namun ada yang mungkin tidak berjaya, mungkin disebabkan oleh silibusnya, mungkin disebabkan oleh tenaga pengajarnya, pengurusannya dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi kekangan lah, itu yang menjadi kekangan. Walau bagaimanapun, saya fikir pihak kerajaan, ini pandangan saya selepas melakukan beberapa kajian tentang pendidikan alternatif kepada penduduk tanpa dokumen di Sabah, kerajaan perlu memainkan peranan yang sangat penting untuk membantu NGO di Sabah ini bagi mereka bentuk silibus dan juga bagi mengawal aktiviti-aktiviti pendidikan yang berlaku di pusat pembelajaran alternatif. Tapi saya tahu sebenarnya antara data yang saya dapat dahulu semasa saya buat kajian, saya mendapat data bahawa Majlis Keselamatan Negara sebenarnya memang sudah memberikan beberapa kursus pendidikan kepada tenaga pengajar di pusat pembelajaran alternatif. Tetapi adakah itu cukup? Bagaimana dengan silibus? Bagaimana dengan kelestarian pendidikan di situ, dan apa kesudahannya apabila kanak-kanak tanpa dokumen itu keluar daripada pendidikan alternatif? Adakah mereka boleh bekerja, di bidang mana mereka boleh bekerja dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itu perlu diteliti dan dilakukan seterusnya pada masa akan datang. Ya. Baiklah doktor, saya rasa untuk bahagian pendidikan itu sahaja soalan saya. Mungkin kita boleh berehat sebentar ya doktor. Ya. Kita akan kembali selepas ini di POV Kedai Kopi. Hello guys, anda kini kembali bersama kami dalam POV Kedai Kopi. Okey, tadi kita sudah membahaskan tentang pendidikan kepada warga asing, mereka yang tidak ada dokumen. Seterusnya kita beralih pula kepada aspek perkahwinan. Okey doktor, saya ingin bertanyakan, adakah terdapat prosedur sekiranya rakyat tempatan ingin berkahwin dengan mereka yang tidak memiliki dokumen? Okey,
Saya sebenarnya ada beberapa kajian yang kami lakukan dengan tim saya, dana daripada UMS, dana kajian tersebut. Jadi antara dapatan kajian yang kami perolehi adalah memang ramai Yumi yang berkahwin dengan orang warga negara, berkahwin dengan bukan warga negara. Jadi jawapannya adalah yang kami terima daripada penduduk ini adalah sama saja, iaitu cinta itu buta. Jadi bila mereka berkahwin dengan membutakan mata, sebab cinta itu buta, kerana cinta mereka sanggup pasangan mereka tidak ada dokumen pun tidak apa, tetapi isu yang paling utama adalah hasil dari perkahwinan itu anak daripada pasangan ini menjadi bukan warga negara. Jadi ianya bermula seperti Yumi sebut tadi, iaitu prosedur. Jadi bila perkahwinan ini berlaku Yumi, dia mesti ada surat nikah. Surat nikah ini adalah satu dokumen yang membuktikan bahawa pasangan itu sudah berkahwin. Tetapi apa yang berlaku, perkahwinan ataupun undang-undang perkahwinan di Sabah ataupun di negara ini adalah apabila salah seorang daripada pasangan itu tidak ada kewarganegaraan, tidak ada dokumen pengenalan diri yang sah, maka surat nikah tidak boleh diberikan. Jadi perkahwinan yang berlaku antara pasangan ini hanyalah dalam konteks agama sahaja. Sah dari segi agama, tapi dari segi undang-undang negara tidak sah. Sebab mereka tidak boleh memiliki sijil nikah itu. Jadi apabila sijil nikah itu tidak diperolehi, maka apa yang berlaku adalah apabila apabila pasangan ini melahirkan anak, maka anak ini tidak boleh diberikan kewarganegaraan walaupun salah seorang daripada ibu atau bapaknya adalah warga negara Malaysia. Sebab tidak ada sijil nikah, tidak ada bukti bahawa mereka adalah suami isteri. Jadi anak ini didaftarkan sebagai orang bukan warga negara. Tapi sebenarnya sebelum anak ini lahir, sebelum anak ini lahir sebenarnya ada satu lagi saya terlupa tadi Yumi, iaitu melahirkan anak di hospital ataupun klinik. Jadi bila mereka melahirkan anak di hospital klinik, disebabkan mungkin mereka tidak ada dokumen ini dan pasangannya ada yang bukan warga negara, terutama sekali kalau perempuan, isteri itu adalah bukan warga negara, jadi kos yang perlu dibayar di hospital atau klinik menjadi lebih tinggi. Dan ini telah menambahkan lagi hutang-hutang mereka di hospital ataupun di klinik. Dan barulah pergi kepada anak itu tadi yang tidak ada sijil kewarganegaraan, surat lahir kewarganegaraan sebagai warga negara Malaysia. Dan selepas itu, disebabkan anak ini lahir sebagai bukan warga negara Malaysia, maka dia tidak dapat akses ke sekolah kebangsaan. Dan bila tidak dapat akses ke sekolah kebangsaan, dia tidak ada pendidikan, jadi dia tidak dapat kelayakan untuk bekerja dengan baik. Jadi mereka pun bekerjalah di sektor-sektor yang tidak memerlukan pendidikan yang tinggi, seperti di restoran, seperti kerja buruh binaan, perladangan dan sebagainya. Okey, Doktor. Bagaimana perkahwinan antara mereka yang tidak memiliki dokumen dan masyarakat tempatan ini akan mempengaruhi budaya dan masyarakat di Sabah? Saya fikir budaya tu tidak akan terkesan sangat, Yumi. Sebab mungkin perkahwinan orang pelarian bajau, orang warga negara bajau, jadi budayanya masih kekal. Atau orang pelarian bajau, orang pelarian suluk, orang bukan pelarian adalah bajau. Jadi dia ada perkahwinan campur bajau suluk, tetapi budayanya tidaklah begitu jauh juga. Jadi suluk pun ada juga di Sabah. Jadi saya fikir tidak ada perubahan budaya yang berlaku sekiranya perkahwinan dengan orang warga negara dan bukan warga negara itu terjadilah di negeri Sabah. Tetapi yang akan berlaku, yang akan terpengaruh adalah hak mereka dari segi undang-undang. Hak mereka sebagai warga negara. Jadi orang warga negara yang berkahwin dengan bukan warga negara akan kehilangan haknya. Maksudnya bukan dia tetapi anak itu. Anak mereka itu akan kehilangan hak
sahnya sebagai warga negara. Jadi itu yang memberi kesan lah. Jadi masa depan mereka dalam konteks undang-undang, dalam konteks hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kesihatan, ya ada tetapi mahal dan sebagainya. Kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan dan sebagainya. Budaya tidak ada masalah, tetapi hak itulah yang akan mereka dapat secara terhad lah sekiranya perkahwinan itu berlaku. Sebenarnya semua bagi tahu perkahwinan itu yang menjadi punca kepada statistik orang tanpa dokumen di Sabah semakin tinggi. Kan statistik. Jadi kelahiran itu anak yang sepatutnya menjadi warga negara jadi bukan warga negara dan sebagainya lah. Jadi daripada perkahwinan itu akan pergi kepada masalah kesihatan, pergi kepada masalah pendidikan, pergi kepada masalah pekerjaan dan lain-lain tadi. Jadi doktor, untuk masalah ini dia memang tiada penyelesaian. Selagi mana mereka tidak ada kewarganegaraan, selagi itulah tidak selesai. Walau bagaimanapun ada pusat belajar, walau masih ada peluang. Maksudnya kerajaan dia masih lagi dia masih lagi jagalah. Maksudnya ada pusat pelajaran alternatif yang diberikan, ada skim penempatan, kemudian mereka dibenarkan bekerja dan sebagainya. Cuma hak asasi ini mereka terima dalam keadaan yang terhad. Terhad. Kalau kita tengok antara usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan adalah tahun 2019 kerajaan pernah memperkenalkan satu PAS yang dinamakan sebagai PAS Sementara Sabah, PSS 2019. Tetapi saya tidak pasti sama ada ianya diteruskan, tapi saya rasa ianya tidak diteruskan dan tidak ada pemberian PSS. Mungkin ada isu-isu tentang PAS tersebut. Walau bagaimanapun pada tahun lepas pada tahun ini kerajaan telah ada inisiatif lain untuk memberikan satu lagi bentuk dokumen ataupun pendataan digital yang dinamakan sebagai pendataan digital. Jadi pendataan digital ini mempunyai ciri-ciri yang lebih selamatlah kerana mempunyai ciri-ciri biometrik. Jadi ada gambar, ada cap jari dan identiti yang memegang dokumen. Jadi supaya dokumen ini tidak boleh disalahguna, tidak boleh dijual dan sebagainya. Jadi maksudnya itu mungkin adalah langkah pertama yang dilakukan oleh kerajaan untuk menyelesaikan isu-isu yang seterusnya lah. Jadi itulah saya fikir isu ini cuba diberikan cuba diuruskan lah macam tu. Susah kok, complicated kan? Yeah, very complicated. Yes, complicated. Yeah. Bercakap kita bukan authority. So macam dalam konteks saya bercakap dalam konteks dapatan kajian, data, pemerhatian saya di lapangan, kemudian literature review dan sebagainya. Jadi saya lebih bincangkan dapatan-dapatan seperti itu. Tetapi yang buat keputusan dan sebagainya itu adalah kerajaan. Jadi tapi sudah semestinya dalam kajian-kajian kami ini, saya bersama tim saya lebih kepada memberikan cadangan penambahbaikan kepada penduduk-penduduk ini dan lebih kepada memberikan advokasi kepada rakyat yang ada, terutama sekali rakyat Sabah, siapakah mereka ini. Jadi kita kata kita mau halau mereka, tetapi mereka sudah berada di sini sejak tahun 1972. Yeah. Jadi kemana mereka pergi dan sebagainya. Jadi itu yang menjadikan isu ini menjadi sangat rumit lah. Faham. Ya. Jadi saya rasa kita perlu menutup, sudah kita punya podcast ni sudah 1 jam juga. Jadi sebelum kita mengakhiri episod kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Badaria sudah berkongsi pengetahuan, pandangan tentang kehidupan
mereka tentang kehidupan warga asing, mereka yang tiada dokumen di Sabah ini. Thank you dokter. Sama-sama Yumi. Okay, Semoga bermanfaat. Ya, amin. Maafkan saya kalau ada salah dan silap. Tidak apa dokter. Okey, baiklah, jangan lupa mengikuti kami di media sosial dan pastikan anda melanggan podcast POV Kedai Kopi agar tidak ketinggalan episod-episod yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Selamat tinggal.